Jadinya Sentinel ni biar kena nombor yang lain lah. Contohnya negatif, contohnya kosong ke kan. Sebab kat sini minta positive number, so suruh masukkan kosong kalau dah tamat. Ataupun nombor yang besar, negatif 999 contohnya. Jadinya kita nak try dulu. Sebelum kita pergi pada dual loop, okay, kita nak tengok macam mana kita nak buat gunakan while loop. Jadi saya nak ubah kod yang semalam. Saya namakannya kod 8B. Jadi saya akan muat naik dalam UKM Folio lah kat sini. Sebab yang kat sini sampai kod nombor 7 saya rasa. Jadi saya akan masukkan nanti. Okay, so dekat sini kita ada kod yang semalam tu. Saya nak ubah sikit. Kita tak nak tanya ni, kan? How many numbers do you want to insert tak? Kita nak buang ni. Okay, kita boleh buang. N ni pun sama, kita boleh buang. Tapi kita tak perlu padam N dekat sini dulu. Sebab apa, kita masih perlu counter. Walaupun kita gunakan Sentinel, kita tahu kan kalau kita punya cara untuk while loop ni, untuk kita control dia, kita boleh gunakan counter, boleh gunakan Sentinel, dan satu lagi flag N ataupun N of up, which is kita tak cover lah yang kat sini. Walaupun kita gunakan Sentinel, tapi kita masih perlukan counter sebab kita nak kira purata, kan? Bila kira purata terpaksa kita simpan bilangan nombor yang dimasukkan, iaitu N. Artinya kita tak padam N ni, kita kekalkan. Jadi 89 ni saya buang. Kemudian please insert your numbers. Katalah kita nak buat positive number saja. So please insert positive numbers is separated by a space or enter or tab. Kemudian apa lagi? Nak tambah satu baris lagi. Lebih kurang macam ayat di sini lah. Sorry, bukan. Dalam nota ni. Hit -1 to finish. To finish. Okay, lebih kurang macam itulah. Okay, kemudian dia akan masukkan nombor. Akan masukkan nombor dekat sini. Lepas tu, okay. Jadinya, bila pengguna masukkan nombor, kan, nombor tu akan disimpan lah dalam dalam num, iaitu CIN num. Kan, jadi dekat sini, sebab kita guna Sentinel, kita kena ubah. Kan, contohnya kat sini saya buat num tak sama Sentinel. Maksudnya kat sini while num not equals to Sentinel, run ataupun execute this code, kan, yang dalam ni. Selagi mana, ataupun dalam kata lain, selagi mana num not equal to Sentinel is true, num not equals to Sentinel is true, then execute di sini. Jadinya apa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan Sentinel ni. Sentinel ni selalunya kita letak sebagai constant. Contohnya kat sini saya buat const, kemudian nilainya -1, kan? Jadinya dia adalah integer Sentinel. Boleh je kalau kita nak buat Sentinel macam ni. Kita buat apa kita buat int, kan? Macam pemboleh ubah biasa, Sentinel. Kita declare dia sebagai integer, kemudian kita beri nilai ataupun kita initialize dia sebagai -1, tak ada masalah. Sebenarnya kan, kod kita boleh jalan. Tapi kita nak bagi tahu yang Sentinel ni adalah apa yang kita dah tetapkan. Dengan kata lain, dia adalah constant. Jadi kita letak const kat depan. Macam ni lah, awak dah pernah belajar. Saya rasa sepatutnya dah pernah belajar lah. Okay, jadi macam ni, kita letakkan dia di atas. Ini dia adalah satu global parameter. Selalunya kita letakkan di atas. Jadinya saya keluarkan di sini.
Okey, so sentinel adalah -1. Jadinya kalau kita tengok kita punya loop ni, kita bagi tahu orang untuk masukkan ataupun user untuk masukkan nombor. Tetapi kalau macam ni lah keadaannya, macam mana? Macam tak berapa kena sebabnya 6 ni belum ada nilai lagi. Kan? 6 belum ada nilai tapi kita dah minta buat perbandingan, kan, iaitu 6 not equals to sentinel, kan, true or not, kan, macam tu, 6 ataupun macam ni, kan, 6 not equals to sentinel, so true ataupun false, kan, kita dah suruh buat perbandingan padahal kita tak ada lagi nilai 6. Contohnya macam sum, kita dah bagi dah sum dengan kosong, 6 tak ada nilai lagi, tapi mungkin ada yang argue, kan, kenapa tak letak 6 sama dengan kosong, 6 letak 6 equals to 0 je kat sini, kan, 6 sama dengan kosong, kan, tapi dia tak tepat sebenarnya sebabnya nanti nilai 6 ni dia akan ditambahkan dengan sum. Jadinya kita mungkin betul kalau kita, mungkin jawapan kita akan dapat apa yang kita nak kalau kita buat macam ni, tapi dia kurang tepat lah sebenarnya. Jadi kita letak kat sini cin 6. Cin 6. Sekejap saya tengok. Jadi kat sini 6 dah ada nilai lah, kan, sebab pengguna akan ataupun user dia akan masukkan nilai 6 dan kita akan buat perbandingan. 6 iaitu dapat daripada baris nombor 12 ni sama dengan atau tidak dengan sentinel, ataupun dengan kata lain 6 tak sama dengan sentinel, betul atau tak, kan. Sebabnya ingat kenapa saya cakap macam tu, sebabnya expression kat sini nilainya adalah true or false, bukan sama dengan atau tak, kan. Jadinya cara nak baca dia 6 not equal to sentinel, true or false. Kalau true, then execute this code lah, ataupun this line of codes, kan. Kalau tidak, kalau false, abaikan semua ni, skip, terus pergi pada baris seterusnya, iaitu 19, 20 seterusnya lah. Okey, jadi dah ada. Kemudian apa ni? Kita kena alihkan ni. Bila kita dah masukkan 6, kemudian perbandingan. Kemudian 6 akan ditambahkan dengan sum, kemudian hasil tambahnya disimpan sebagai sum juga. Okey, mula-mula of course lah sum adalah kosong. Kemudian dapatlah nilainya. Kemudian I equals to I plus 1. Sekejap saya fikir perlu ke I ni. Sekejap saya fikir. Sekejap saya rasa tak perlu I ni. I ni tadi untuk, sekejap saya masuk sikit. Kita nak N. Jadi kita tak perlukan pun. N tu sama dengan kosong. Okey, dekat sini kita nak kira bilangan nombor, kan, yang dimasukkan. Jadinya bilangan nombor kita gunakan untuk konsisten dengan yang sebelum ni, kita gunakan N. N equals to N plus 1. Maksudnya kita kena bermula dengan N sama dengan kosong. Jadi kita ubah kat sini juga. I ni kita tak perlu. Okey. Kemudian bila kita masukkan 6 tadi, sum dah bertambah, bilangan nombor yang dikira yang dimasukkan pun dah bertambah daripada kosong menjadi 1, kan. Dan betul lah benda tu sebabnya kita dah masukkan sekali jadi nombor. Jadinya N menjadi 1. Jadi N ni dia bukan dia adalah pemuri ubah, variable yang nilainya akan dikemaskini pada setiap kali pengulangan lah, pada setiap iteration. Okey, kemudian dah habis ni, kalau kita tengok dekat sini akan berlaku perbandingan sekali lagi. Akan berlaku perbandingan sekali lagi. Jadinya nilai 6 yang mana nak digunakan? Jadinya kita tambah yang tadi cin
6. Jadinya akan ada dua lah Cin 6. Kat sini satu, dengan yang mula-mula tadi satu. Okey, kemudian maksudnya kita akan kita akan masukkan 6, kemudian 6 akan dibandingkan dengan sentinel. Sekali lagi lah. Kemudian akan tambah, katalah nanti kita masukkan negatif 1, katalah kita masukkan negatif 1 bila kita dah tamat, negatif 1, kita akan bawa naik atas, negatif 1, negatif 1 tidak sama dengan sentinel. Sentinel kan negatif 1 kan? So, minus 1 not equals to minus 1, jawapannya false. Bila false, maka kita punya program ataupun loop kita ni terus tamat. Okay? Setuju kot saya rasa? Kita try. Okay, S9. Okay. Jadinya, saya nak masukkan 4, 3, 2, 1. Negatif 1, sorry. Okay, the sum is 10. Sebab 4, 3, 2, 1 adalah 10. Average of the number is 2.5. Jadi kita dapatlah apa yang kita nak. Tapi kalau kita run, kita boleh type satu persatu. Lepas tu kita tekan enter sebagai contoh. 4, enter. 3, enter. 2, enter. 1, enter. Minus 1, habis. Okey tak yang kat sini? Jadi dia berbeza sikit dengan kita punya kod. Contohnya, saya ingat nombor kod 2 kan? Kod 2, kita perlukan I, sebab I ni adalah counter. N adalah nilai yang ditetapkan. Tetapi dalam kod yang ni, counternya adalah N. Sama, maksudnya N ni menjalankan fungsi I lah dalam kod yang di sini. Boleh je kalau kita nak guna I pun tak ada masalah kan, macam ni. Kita nak guna I pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, kalau kita run, jadi summation ni kena bahagi dengan I lah. Sebab kita tak ada N dalam kod ni. Dalam kod yang baru ni. Jadinya saya gunakan N supaya konsisten lah dengan kod yang sebelum-sebelum ni. Iaitu average adalah sum bahagi N. Iaitu N adalah bilangan nombor ataupun data yang kita masukkan. Bezanya N kat sini nilainya semakin meningkat ataupun berubah daripada 1, daripada 1, daripada kosong, sebelum kita masukkan dia kosong, bila kita masukkan nombor jadi 1 sampailah habis, sampai 4 sebagai contoh. Okey. Sekali lagi, part 2, 3, 1, negatif 1. Okey, yang ni kena faham lah penggunaan sentinel ni. Sebab selalunya keluar dalam quiz lah kan. Kalau ada exam dulu akan selalulah benda macam ni akan keluar dalam exam. Tapi sebab kita ada exam, kita ada final project saja. Okay, so tak banyaklah pilihan yang kami boleh pilihan soalan yang kami boleh bagilah. Okey, ada apa masalah tak yang kat sini? Kalau ada masalah boleh type. Nak cakap pun boleh sebenarnya. Okey. Since tak ada masalah. Ya. Apa function declaration sentinel dekat atas tu? Sentinel ni sebenarnya dia macam pemboleh ubah yang biasa lah, macam saya cakap tadi. Contohnya kalau saya komen, saya nak buang dia, saya buang lah. Kenapa saya komen lah supaya dia tak berfungsi kan. Okay. Actually saya nak letak kat sini int sentinel itu 1. Boleh, tak ada masalah kan. Kalau kita run kod kita, dia tak ada masalah. Maksudnya kalau saya buat 4,
3, 2, 1. Kemudian saya dah tamat, saya dah habis nombor yang saya masukkan, saya type -1 untuk tamatkan. Kan? Dia berfungsi, tak ada masalah. Cumanya kalau kita, biasanya kalau dalam sains kan, bukan matematik saja, kita ada pemboleh ubah, PU, saya guna PU, ataupun variables. Kemudian kita ada pemalar. Sorry, saya kena tulis penuh lah kot, nanti orang tak faham. Okay, kita ada pemboleh ubah dan pemalar. Pemalar adalah constant. Jadi kalau kita tengok kat sini, contohnya kita ada sum and average sebagai contoh. Kesemua ni adalah pemboleh ubah, variable. Dia berubah-ubah dalam kod kita. Mungkin berubah pada setiap kali pengulangan, dalam setiap iteration. So contohnya kat sini kita ada sum, kita ada and, kan? Ada num. Tetapi pemalar ni constant ni yang kita dah tetapkan awal-awal kan, dalam eksperimen ke apa semua pelajar yang ada buat chemistry, bio kan, biasa kan. Okay, kita ada benda yang kita tetapkan. Jadi dalam kes ni nilai sentinel tu ataupun sentinel tu lah. Jadinya untuk kita tandakan dalam kita punya program tu, sentinel ni adalah suatu pemalar, kita letak const kat depan dia. CONST. Okey. Kan macam saya cakap tadi, isu dia kenapa tak letak kat situ je? Kan kenapa perlu letak dekat atas ni? Jadinya sepatutnya saya rasa mungkin lepas ni dalam function nanti awak akan belajar apa yang dipanggil sebagai local dan global variables ataupun values. Yang mana kalau kita boleh letak, kalau kita letakkan dekat atas, kita boleh guna dia banyak kali. Kan? Especially bila kita ada banyak function. Nanti kita akan masuk topik function, kita akan belajar yang ni. Jadinya selalunya constant ni bila kita nak gunakan dia banyak kali, kita akan letak dia dekat atas. Jadi saya letak kat atas saja. Okay, tapi nak macam saya cakap lah, kalau nak letak kat bawah ni pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, just yang mana, saya prefer yang mana, begitulah. Sir. Ya. Program akan affect ke kalau kita tak see out yang apa ni, yang hit -1 to finish? Program akan apa? Adakah program akan affect kalau kita tak see out hit -1 to finish? Maksudnya saya komen macam ni ke? Saya komen macam ni ke? Ataupun saya tak type -1? Macam kita tak type yang see out tu. Okay, kalau kita tak type, kalau kita tak bagi tahu kan, kita run, kan, print insert positive number is separated by a space. Kan, sebab saya komen dekat sini kan, bila saya komen maksudnya baris 10 ni tak akan dipamerkan kan, tak akan ditulis dalam kita punya konsol ni kan, dalam terminal ni. Jadinya orang akan type lah 3, 4, 5, 6, 100 contohnya. Jadi nak habis macam mana, tak tahu. Kan, kita nak agak lah. Mungkin masukkan kosong. Kan, macam program yang bagus adalah program yang dia membantu pengguna diterangkan sebanyak yang mungkin kepada pengguna supaya pengguna faham benda tu. Kan, jadinya kita perlukan -1 ayat ni hit -1 to finish. Kalau tidak, orang tak tahu kan. Macam ni 9, type lah beberapa yang awak nak, kan, 8, 5, 6, tapi kita ada ni -1 untuk tamatkan. So -1. Okay, so itulah fungsi ni di sini. So means ayat tu dia ada berkaitan dengan sentinel yang kita set tu lah. Betul. Betul. Kan, katalah kita nak tukar sentinel ni kepada berapa? Kadang-kadang saya tengok cara sebelum ni dia gunakan -999.
Kan, jadi kat sini pun kena negatif 999 lah. Ataupun let's say kita kekalkan negatif 1. Kemudian kita kata hit 0 to finish. Kan, katalah kita tak sama kan, kita buat lain kan. Jadi sekarang ni sentinel kat sini adalah negatif 1. Tetapi kita kata hit 0 to finish kan. Jadi kita run. Jadi masukkan nombor 6, 7, 4, 8, 7, 8. Katalah saya decide, okay dah, cukup, that's it, saya nak berhenti. Jadi saya ikut arahan dia kat sini, hit 0, so saya buat 0, saya enter. Program tak tamat. Sebab apa? Sebab sentinel kita kat sini adalah negatif 1. Sebab kita tahu, kalau saya nak boleh tulis kat sini, kita punya command, while num not equals to sentinel. Okay, kita tahu ni saya punya braces ataupun curly bracket saya. Kat sini ni ada ayat. Kita tahu sentinel ni adalah negatif 1. Loop kat sini dia akan berfungsi bila mana true. Kalau false dia akan tamat. Dia tak akan berfungsi, sorry. Jadi bila kita masukkan satu nombor kan, kosong, masukkan 100. 100, katalah 6 adalah 100. So 100 not equals to minus 1. Kan? 100 tak sama dengan 1. Jadi komputer akan bandingkan ni, betul ke salah? Jawapannya, betul lah. Sebab 100 macam mana boleh sama dengan 1? Katalah kita masukkan 30. Kan? 30 tak sama dengan 1. Betul ke salah? Komputer akan bandingkanlah 30 tak sama dengan 1. Jawapannya betul lah. Macam mana 30 boleh sama pula kan dengan 1? Sorry. Mestilah tak sama. Kan? Let's say kita masuk tu ayat kita kat sini hit 0 to finish. Kan? Jadinya bila pengguna masukkan kosong ataupun 0 tapi 0 not equals to minus 1. Kan? Kosong tak sama dengan negatif 1. Betul ke tak? Jawapannya betul lah. Macam mana kosong boleh sama dengan negatif 1? Kan? Jadinya kalau dimasukkan negatif 1 tak sama dengan negatif 1. Negatif 1 tak sama dengan negatif 1. Jawapannya false lah. Kenapa? Sebab apa? Sebab macam mana negatif 1 tak sama dengan negatif 1? Sedangkan dia memang sama. Kan? Jadinya statement di sini salah ataupun false. Jadinya kat sini kena paradigm tu kena tukar sikit sebabnya komputer dia boleh faham false ataupun true. Dia bukan kata A, B sama atau tak? Kan? C dengan D sama atau tak? Ataupun negatif 1 dengan negatif 1 sama atau tak? Tak, jawapannya bukan sama atau tidak sama. Jawapannya adalah true ataupun false. Sama atau tak sama tu dekat sini. Sebab output dia true atau false sahaja. Baru dia boleh digunakan dekat sini. Jadinya dengan kata lain, memang betul lah. Sentinel tu kena sama dengan instruction yang kita bagi dekat sini, iaitu negatif 1. Okey ke? Siapa tanya tadi? Katalah awak nak tukar kan, sebenarnya awak nak tukar, contohnya awak nak gunakan negatif 99 kan, boleh je kan, negatif 99, tapi kena bagi tahulah hit minus 99 to finish. Okay, cuma apa yang saya nak cakap, satu tadi mungkin kita boleh ubah sikit contohnya. Kalau negatif 99, kita masuklah negatif 99 kan. So kita run, contohnya saya nak buat 4, 3, 2, 1 minus 99. Okay, so dapat jawapan betul. Katalah kita nak ubah sikit, boleh je kan. Contohnya kita nak buat apa
Okey. 9C. Ini mungkin berlainan sikit lah. Kita kata please insert positive number. Kan? Sebab kita beritahu positive numbers is separated by space ataupun enter contohnya. Kemudian hit negative number ataupun type any negative number to finish. Jadi kat sini saya tak tahu lah sama ada dia panggil sentinel atau tak. Jadinya kita mungkin tak perlu gunakan sentinel ni. Kita buang dia. Tapi kita akan tukar ni. While loop greater than 0 true. Kalau ada masukkan nombor lebih kecil daripada kosong, di sini akan jadi num greater than 0 akan jadi false, maka akan tamat. Kita try. Sini type any negative number to finish. Kan? Let's say dia masukkan 4, 3, 2, 1. Kemudian dah tamat kan? Jadi saya masukkan negatif 3. Dia tamat terus. Ataupun kita cuba nombor yang lain pula. Saya run balik. 4, 3, 2, 1. Saya masukkan negatif 999. Dia tamat. Kan? Jadi kat sini lebih fleksibel lah. Kan? Sebab kita tak semestinya kena type negatif 1. Kita boleh type apa-apa negatif number. Iaitu tadi saya gunakan negatif apa tadi, dengan sekarang ni saya guna negatif 999. Jadi kita tengok sikit dekat sini. Kita punya simple je, kita punya apa expression dekat situ, iaitu while num less than kosong, lebih kecil daripada kosong, kemudian bla 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 kan. Jadinya katalah kita masukkan 4. Jadi 4 sebagai dalam 6, 4 kurang daripada kosong. Kan jawapannya bukan less than, dia kena greater than. Silap. Kena guna warna hitam supaya dia konsisten. Okey, kemudian sini saya nak guna warna biru. Jadi command kita macam ni, while num greater than 0, run the code. Kat sini. Jadi bila kita masukkan 4 sebagai contoh, akan berlaku perbandingan kat sini. 4 lebih besar daripada kosong, mestilah. So jawapan dia true. Bila true, dia akan run ke semua code ataupun line of code yang ada dalam ni. Jadi kita masuk 3. 3 itu akan berlaku perbandingan kat sini kan. 3 lebih besar daripada kosong, mestilah. So jawapan dia true. Itu kita masukkan 2. 2 lebih besar daripada kosong, mestilah true. Sebab memang lebih besar. Kan? Kemudian kita masukkan 1. 1 lebih besar daripada kosong, jawapannya true. Maksudnya kita masukkan negatif 99 tadi. Negatif 99 lebih besar daripada kosong, jawapannya false. Bila false, di sini false, maka kita punya loop ni akan habis. Kan akan tamat. Jadinya ni salah satu cara lagi lah. Kita nak control kita punya loop lah, iaitu bila expression dekat sini dia tak menepati apa yang kita nak. Tapi kena make sure lah dia terbalik daripada arahan ke atas ni. Contohnya kat sini insert positive number. Jadinya kalau dia masukkan selain daripada positive number, maka itu bermaksud program akan ditamatkan. Tak boleh lah kalau insert positive number kita letak kat sini num less than 0 kan. Jadinya bila masukkan positive number je, maka dia akan terus tamat sebab positive number sentiasa lebih kecil daripada positive number sentiasa lebih besar daripada kosong. Okey. Saya nak make sure tak ada apa-apa yang berubah kat sini. Saya buat negatif 9. Okey, dah tamat. Okey, ni kod kita tadi. Saya nak tengok open 8B.
Sini. Okey. Jadinya bukan 8B. Betul lah 8B. Jadinya saya nak minta dalam sekarang ni 11.34 dalam masa 5 minit sampai 9.40 lah. Sampai 9.40 macam mana kita nak tukarkan kod ni. Sorry, yang ni sentinel ni kita buat -1. Macam mana kita nak ubah, yang ni kita kekalkan, yang ni sentinel ni kita kekalkan, tapi kita nak ubah daripada while loop dekat sini kepada do while loop. Kena minta awak buat dalam masa 5 ke 6 minit. Ubah while loop kat sini kepada do while loop. Jangan tengok nota. Jangan. Kan? Nota pun dah ada juga jawapan dia. Okey. Boleh Okey, boleh cuba sekarang. Doktor. Doktor. Ya. Saya nak tanya, tadi yang untuk kod yang pakai while tu kan kalau kita nak guna negative number kan, kita akan cakap number bigger than 0 kan? Yang tapi macam saya ada terfikir dalam term untuk coding ni, kalau kita buat number not equal to negative number tu wujud tak? Sorry, macam mana sekali lagi ayat tu? Dia macam tadi sebut kan, kalau kita cakap please enter any positive number and type any negative number to finish kan? Buat number bigger than 0 kan? Okay, dekat while expression dalam while loop tu. Tapi kalau buat macam number not equal to negative number tu wujud ke? Macam maksudnya macam mana nak tulis dalam bentuk programming lah kan? Betul kan? Number not equals to negative number. Sekejap Number not equals to negative number. Kalau paling senang number greater than number tu greater than 0 je lah kan, saya rasa. Betul tak? Saya rasa ada. Apa ni? Saya rasa sekejap. 6. Saya rasa ada cara. Nanti saya tunjukkan, boleh ke? Boleh. Tapi saya rasa lagi senang kalau awak guna 6 greater, maksudnya 6 greater than kan, lambang apa dari besar tu 0. Kan? Sebab tak adalah, terfikir je tadi sebab saya try cuba, lepas tu dia punya coding tu macam dia macam infinite loop. Dia macam tertanya je saja. Mungkin awak boleh share sikit macam mana awak buat, boleh tak? Awak paste je dekat apa tu meeting chat tu,
awak punya baris nombor apa? Nombor 13 yang while tu. Saya nak tengok dalam kurungan tu awak macam mana? Boleh tak? Yang tu je. Maknanya copy paste the whole code ke apa? Sebab yang soalan awak ni dekat baris 13 tu je kan? Maksud saya kalau kat sini lah, dekat saya punya display sekarang ni. Yang dalam kurungan tu je kan? Mungkin terpulang pada awak lah. Awak nak copy, nak print screen ke, nak copy paste ke, yang baris yang tu je ke? Okay. Ke awak kira panjang, ada pengiraan yang panjang? Tak ada, yang kod macam ni, saya just tukar yang dalam kurungan. Lepas tu saya buang yang apa, constant integer sentinel, tu je. Saya cuba ubah yang tu je lah. Cuba type dekat apa ataupun copy paste ke, letak dekat meeting chat tu. Oops, sorry. Dah siap? Okey. Nanti kita bincang Nurul Najihah. Dah siap ke semua? Ada yang dah siap? Kalau dah siap boleh, siapa yang dah dapat jawapan tu boleh print screen kemudian sharekan dekat meeting chat ni kat sini macam saya buat ni. Bukan masa saya tengah tunjukkan dekat cursor saya ni, awak boleh paste je, boleh control V je. Kan boleh paste je lah. Okey. Saya bagi masa lagi dalam 2 minit lagi. Kalau awak boleh buat ni maksudnya awak faham lah kan. Do while. Adakah yang dah siap? Do while.
Okay, tak ada? Siapa yang dah siap? Ini nama ni. Maisara siap dah? Habis tak Maisara? Belum, Doktor. Anik Daniel? Ada tak? Anik, ada tak? Anik? Anik tak ada? Kalau tak ada, saya boleh remove from meeting ni. Sebab tak ada kan? Hazmin Ashraf, dapat tak? Belum Doktor. Hazmin? Ada tapi dah siap tak? Okay, tak apa. Saya tunjukkan. Okay, sebenarnya sama je lah. Tak ada kata exactly. Dia serupa lah tapi tak sama kan. Jadi do while loop ni, okay, kita kena ubah sikit. Do while loop, ingat balik kita punya nota semalam. Macam mana dia kata do while loop ni kalau kita kena run, sekurang-kurangnya sekali kod kita. Mana? Ni, loop will run at least once. Jadi kat sini, ni tadi kita punya while tadi kan. Saya nak ubah kepada do while. Jadi pertama sekali, saya buang yang atas ni, kod. Saya buang yang atas ni. Lepas tu saya ambil semua ni, while ni. Saya letaknya dekat sini. Kemudian saya letak semicolon. Memang dia punya syntax dia macam tu kan, dia punya grammar dia macam tu kan. While sebab dia dah tamat dekat sini lah kan, jadi ini kita letak semicolon. Kalau while dekat atas, dia kalau kita letak semicolon maka dia akan disconnect dengan apa-apa yang ada dalam statement ni, jadi tak boleh. Jadi kat sini do. Okay, do. Jadinya kat sini do apa kan? Jadinya do, masukkan cin. Kita kena alih-alihkan dia kan. Jadinya kita kata please insert positive number is separated by a space ataupun enter, hit -1 to finish kan. Jadinya bila komputer kita baca, okey, ini tak ada masalah, sampai sini do. Kemudian dekat sini dia akan jangkakan yang kita akan masukkan nombor, yang mana nombor tersebut akan disimpan dalam pemboleh ubah namanya num. Kemudian num akan ditambahkan dengan the current value of sum. Kemudian the sum tu akan disimpan dalam satu pemboleh ubah yang namanya sum juga kan. Dia just override nilai dalam sum tu. Kemudian n ni adalah counter kita terpaksa guna sebab kita nak cari nilai average nanti. Dan dah masukkan, kemudian num akan melakukan perbandingan. Adakah num yang kita masuk tadi sama atau tak dengan sentinel? Kan, jadinya kalau sama, iaitu negatif 1 contohnya kat sini, maka terus tamat. Terus tamat. Tetapi kalau tak sama, maka dia akan naik atas lagi, sekali lagi. Jadi kat sini dia macam kita kata dia macam lambat lah kan. Dia tambah dulu, baru dia buat perbandingan. Jadinya kita tengok jadi ke tak kan. Jadi itu sebab saya cakap ada keadaan yang mana bila kita gunakan, kalau tak ada keadaan yang memaksa kita gunakan do while, tak payah guna pun tak apa kan. Tapi kita tengok boleh ke tak. Jadi saya run. Okay, tak ada error. So grammarnya betul. Dan saya run kat sini. Hit -1 to finish. Jadi saya masukkan 4. Saya tekan enter. Okay, so kat sini 4 dah disimpan dalam 6. Of course lah, sum pun dah
dah dikira. So maksudnya kat sini tak ada masalah dari segi pengambilan input. Saya masuk 3, saya tekan enter sekali lagi. Saya masuk 2, enter. Saya masukkan 1. Sekarang dah 4 nombor saya masukkan. Nanti kita nak check betul ke tak. Jadi saya masukkan, saya nak tamatkan, saya buat -1. Jadi dekat sini dia kata the sum is 9, the average of the number is -8. Kenapa? Kenapa macam tu kan? Kenapa sum ni 9? Bukan ke sum ni adalah berapa tadi? 10. Kan? Sepatutnya kan? So kenapa? Siapa boleh terangkan ke? So buat -1 tu dia masukkan dalam sum. So kan? 1 Betul. dia split. Jadinya bila kita masukkan tu, kalau kita tengok kat sini, saya nak tulis sikit. Terima kasih tolong jawab. Kita masukkan 6, ni 6 kemudian sum. Kemudian apa tadi? N Kejap biru, kejap hitam kan? Pen saya ni nak cepat. Okey, mula-mula kita masukkan tadi berapa? 4. Kemudian sum tadi kosong kan? Jadi kosong tambah 4 dapat 4. Tengok kat kod kita ni kan? Sum adalah sum tambah 6 iaitu kosong tambah 4. Sebab sum tadi kosong kan? Kemudian N adalah kosong tambah 1. Sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nombor yang kedua iaitu 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian kat sini sama juga 1 tambah 1 kan. N adalah N tambah 1 dapat 2. Ini tak ada masalah untuk N. Kemudian kita masukkan 2. 2 disimpan dalam 6. Kemudian akan dikira sum lah iaitu 7 tambah 2 iaitu 9. Di sini formula ni sama je, tak berubah. 2 tambah 1, 3 kan. Kemudian kita masukkan nombor yang seterusnya. 1. So kat sini 9 tambah 1 sama dengan 10. Ini tak berubah lah. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan nombor yang terakhir tadi. Bila kita masukkan nombor yang terakhir tadi, maksudnya nombor yang terakhir itu akan disimpan, akan diambil di sinilah kan. Maksudnya kita masukkan, Cin akan baca nombor tersebut iaitu -1. -1. -1 akan disimpan dalam 6. Jadinya 6 dapat juga -1 kat sini. Dia berbeza dengan while loop tadi. While loop sebab dia dekat atas tu dia terus tolak, dia terus reject lah. Jadinya tak sempat nak kira dalam sum. Tapi kat sini bila dah diambil sebagai ataupun disimpan sebagai -1, komputer akan baca, kita tahu komputer dia akan baca sequentially kan. Lepas baca ini dia akan baca baris seterusnya iaitu sum tambah 6. Jadinya sekarang ni kita ada 10. Jangan warna hitam. 10 dia akan tambahkan dengan 1. Tambah -1. So kita dapat 9. Jadinya di sini 4 tambah 1 itu dapat 5. Dekat sini. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya bila jadi kita ada dua benda yang tak betul kat sini. Iaitu yang ni tak betul. Sepertinya 4. Sepertinya kena stop dekat sini. Kan? Tetapi kita perlukan yang ni untuk matikan kita ataupun untuk tamatkan kita punya loop. Kan? Dan yang ni pun tak betul. Sebab sepatutnya 10 dan 4. That's why kita dapat average 2.5 kan. Jadinya kita kena ada satu mekanisme yang akan abaikan 2 ni bila -1 ataupun nilai yang sama dengan sentinel dimasukkan. Jadinya kalau mungkin saya nak tambah sikit, iaitu saya buat kat sini jika if 6 equals to sekejap. Sentinel
Maksudnya jika nombor yang dimasukkan sama dengan sentinel iaitu 91, maka kita exit. Kan? Ataupun exit ke break tak, kita try dulu. Saya tak ingat exit ataupun break. Kita try dulu Kalau tak boleh exit maksudnya break lah. Jadinya dia kena block dekat sini. Jika 6 sama dengan sentinel, maka exit. Ataupun kalau tak boleh exit, kita break. Try sekali lagi. Kita masukkan 4, kita tekan enter. 3, enter. 2, enter. 1, enter. Negatif 1. Okay, so tak boleh guna exit. Kita kena guna break. Kalau exit, dia akan tamat terus semua ni. Maksudnya bila kita gunakan command exit, dia terus tamatkan kita punya code execution di sini. Maksudnya baris-baris bawah ni pun akan terus dia abaikan. Tapi kita tak boleh guna exit, kita gunakan break. Maksudkan dengan break, maksudnya dia akan break kita punya loop sahaja. Tapi dia akan terus baca yang bawah. Kita try betul ke tak apa yang saya cakap ni. Okay, so masukkan 4, enter, 3, enter, 2, 1, negatif 1. Okay, so kita dapat jawapan yang betul. Maksudnya kat sini, kita tengok kat sini bila kita masukkan 4, jadi 4 ni akan disimpan dalam 6, dia akan berlaku perbandingan. 4 sama dengan sentinel, iaitu negatif 1. 4 sama dengan negatif 1, jawapannya false. Tak betul. Jadinya bila masukkan 4 kat sini tak akan run. Dia akan diabaikan. Tetapi sum ni akan run lah, iaitu 0 tambah 4 dapat 4. Yang ni pun sama akan run. Tapi bila kita masukkan 3 pun sama juga. 3 sama dengan sentinel, jawapannya false. Bila false akan diabaikan. Bila kita masukkan 2 pun sama juga. 2 sama dengan sentinel, jawapannya salah ataupun false. Akhir sekali bila kita masukkan negatif 1 sama dengan sentinel, iaitu negatif 1, jawapannya true. Bila true, terus sum dengan n ni, baris 17 dan 18 ni akan diabaikan. Sebab apa? Sebab kita break kita punya loop dekat sini. Jadinya tamatlah. Jadi bila kita masukkan negatif negatif 1, nilai sum ni adalah nilai yang 10. Dia tak sempat nak jadikan 9. Yang n pun tak sempat nak jadikan 5, dia kekal 4. Okey? So begitulah. Jadi ini panjang sikitlah dan pening sikit kan, bukanlah pening, maksudnya kita ada condition dekat sini, atau kita ada if pula dekat sini kan. Dah lah berlainan, yang ni not equals to kan. Sebab kita ada exclamation mark dan tanda sama dengan dekat sini. Yang ni pula terbalik kan. 6 equals to sentinel. Kan? Macam sama tapi lain. Kan? Jadinya ada penambahan dekat sini lah. Jadinya boleh buat. Boleh buat. Tapi mungkin kita while loop lagi bagus. Mungkin lah. Okay. So sebenarnya saya nak bagi soalan latihan. Tapi tak sempat. Ingatkan nak bagi soalan latihan. Lepas tu kalau sempat lagi nak bagi nak masuk topik function, tapi tak sempat, sebab kita bincang satu soalan, satu contoh ni je, panjang kan. Okay, tak apa, nanti saya ingat nanti saya buat tutor akan bagi soalan juga kan. Tapi tak apa, saya ingat saya akan muat naik soalan, beberapa soalan maksudnya selain daripada buat soalan tu, awak kena cari juga soalan-soalan lain daripada cadangan buku kan saya dalam performal tu ada cadangan buku tu kan, ataupun dekat internet sendiri awak cari soalan-soalan lain kan, jadi boleh tengok contohnya dekat macam saya cakap lah Bronson, Malik ni kan, banyak soalan. Saya sebenarnya suka yang Bronson ni sebab topik dia adalah topik yang soalan dia yang diberi adalah soalan yang topikal, ikut topik. Kalau yang Malik ni soalan dia semua dia letakkan di penghujung bab. Jadi dia sekaligus. Awak kena bezakan. Yang ni untuk topik mana, yang ni untuk topik mana. Jadi saya akan cubalah buat naik di UKM Folio selain daripada video dan apa yang saya conteng ni.
saya akan mau naik beberapa soalan lah untuk awak buat. Tapi saya tak minta awak untuk hantar pada saya pun. Kalau ada masalah, just bagi tahu saya. Okey, itu sahaja kot saya rasa. Ada apa-apa soalan ke? Lagi seminit. Adakah? Coba tak ada doktor. Oh, tak ada. Saya lupa tadi. Yang kawan tadi kan, while num not equals to minus num. Kita tengok sikit je. Seminit. Kalau kita buat num, while num not equals to minus num. Kalau kita buat macam tu, katalah 6 kita masuk ke 4. So 4 tidak sama dengan negatif 4. Kan? Katalah awak masukkan 4 sebagai, katalah 6 sama dengan 4, nanti akan berlaku perbandingan lah. 4 tidak sama dengan negatif 4. Jawapannya true. So dia akan run. Jadi sekarang awak masukkan 6 sama dengan 3. Kan? Yang nombor yang kedua awak masukkan 3. Jadi 3 tak sama dengan negatif 3. Jawapannya true juga. Jadi sebenarnya command ni, awak masukkan apa-apa nombor pun dia akan jadi true. Jadi awak akan dapat infinite loop. In fact, kalau awak masukkan negative number, contoh awak masukkan 6 sama dengan negatif 1. So negatif 1 tak sama dengan negatif 1 iaitu 1. 1 memang tak sama dengan negatif 1. So di sini dia jadi true juga. Jadi awak akan dapat infinite loop. Okey. Ini terima kasih. Terima kasih yang postkan kat sini. Sorry saya tak sempat nak tengok, tapi saya dah cakap tadi kena ada yang tadi tu. If num equals to sentinel, then break. Itu teknik yang tambahan lah yang kita belajar hari ni. Okey, itu saja dari saya. Kalau ada apa-apa soalan, just email saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.